Assalamualaikum. Apa khabar semua Waalaikumsalam. penonton Malaysia hari ini? Diharapkan anda semua sihat-sihat dan ceria selalu di pagi hari Isnin ini 24 Ogos 2020 bersamaan dengan 5 Muharram 1442 Hijrah. Saya Marcella Hassan dan pastinya pagi ini kami akan bawakan kepada anda pelbagai info dan topik menarik untuk anda. Dan pastinya pagi ini saya tidak berseorangan kerana saya bersama si cantik jelita di sebelah saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi juga kepada anda semua yang pastinya pelbagai yang direncanakan pada hari ini. Hari pertama untuk minggu ini, tapi dah 24 Ogos dah. Sekejap saja masa berlalu, dah hampir penghujung Ogos. Harap-harapnya anda berada dalam keadaan sihat ya. Apa khabar mereka yang berada mungkin di jauhan? Hari ini mungkin hari yang anda boleh letakkan dalam diri sentiasa kekal positif. Sebab apa? Hari ini di akhbar harian juga kalau anda dapatkan pelbagai cerita yang kurang enak di mana ada setengah keluarga yang kehilangan orang yang mereka sayangi. Jadi ini adalah antara perkara yang saya selalu nak ingatkan diri saya juga, kekal positif, ambil aura positif walaupun di mana-mana sahaja kita berada, insya-Allah untuk kita kekal cergas dan ceria sepanjang hari. Okey. Hari ini pelbagai yang ingin dikongsikan, perkembangan semasa tanah air pastinya yang berlaku di Malaysia dan juga yang perlu kita tahu. Tapi bukan kita berdua sahaja. Hari ini Kita bersama. tiga bunga di studio MSI. Bersama dengan Fariha On juga di MSI. Right. Selamat pagi ucapkan ke anda semua. Terima kasih Anim dan juga Marcella. Nampaknya hari ini kami adalah kuasa wanita di pagi Isnin di Malaysia hari ini. Apapun, suka saya ingatkan kepada mereka yang ingin pulang kembali ke tempat kalian kembali. Sebab pastinya kan dah bercuti panjang dan anak-anak pun masih lagi bercuti hari ini. Esok nak sekolah balik. Rancang perjalanan anda dengan baik sekali. Dan pastinya banyak juga pengalaman kalau cuti yang lepas. Katanya tempat-tempat bercuti ini biarlah bercuti dengan berhati-hati. Betul. Sebab kita masih lagi berdepan dengan COVID-19. Betul. Dan MKN begitu aktif sekali menghantar mesej kepada kita. Ya, sentiasa ingatkan kita. Dah macam jadi kawan baik kita dah. Kan? Ada je mesej macam mana nak pakai pelitup muka yang betul, 3 lapis dan sebagainya kan. Itu sentiasa ingatkan kita sebenarnya. Betul, mengingatkan kita supaya sentiasa menjaga kawalan diri, menjaga kebersihan diri dan sebagainya. Sebab bercakap mengenai kawalan diri dan sebagainya, saya nak kongsi sedikit pengalaman saya. 2 hari lepas saya ada melalui Dataran Merdeka dan saya melihat ramai yang berkunjung ke sana membawa keluarga dan sebagainya. Tapi apa yang tak seronoknya bila kita lihat mereka masih ada yang ingkar arahan, masih ada yang alpa dengan tidak mengenakan pelitup muka dengan betul. Ada yang letak dekat dagu kerana kita tahu sebenarnya pelitup muka ni tujuannya untuk menutup hidung dan juga mulut. Tapi apabila kita salah menggunakan pelitup muka, ia mungkin boleh menyebabkan kesan yang buruk. Kita jangan cuba untuk menjadikan apa pun alasan lah untuk melarikan diri daripada kita melakukan SOP ataupun prosedur ataupun yang sentiasa diingatkan untuk kita. Kerana ini adalah tanggungjawab kita sendiri sebagai barisan hadapan untuk keluarga yang kita sayang, untuk diri sendiri, untuk menjaga kesihatan diri. Kita tidak perlu lagi memikirkan orang tu boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Orang tu boleh je letakkan pelitup muka di bawah dagu, kenapa saya tidak boleh? Jangan ada satu sifat macam tu kan. Susah berkenaan dengan pelitup muka. Yang saya rasa sekarang ni yang paling mencabar adalah apabila tambah dengan cuti yang sebegini kan, panjang kan, nak pergi tempat-tempat tertentu. Kadang-kadang kita mengharapkan jugalah premis-premis tertentu di tempat yang kita pergi itu perlunya ada juga pemantauan yang yang baik sekali lah kan. Kadang-kadang beratur memang panjang. Apatah lagi bila contohnya lah pergi ke negeri Melaka. Oh, kata nak makan sarapan kat mana? Dekat tempat sedemikian. Pergi beratur panjang. Memang betul beratur panjang. Tapi bagaimana dengan penjarakan fizikal itu? Tak ada. Betul. Saya rasa perlunya ada pemantauan juga oleh premis tertentu. Kan? Kalau beratur tu mungkin kena ada had card 10 orang dulu ke dan sebagainya. Tapi tak ada kawalan ataupun pemantauan yang sebegitu. Maknanya masih lagi longgar kerjasama yang diberikan dari beberapa pihak, bukan sahaja individu tetapi perlu ada yang lain tu juga. Baik, ayo kita lihat dulu statistik COVID-19 hari ini. Kes baharu setakat ini yang dilaporkan ada 10 kes baharu di mana 8 adalah dalam kalangan penularan import dan 2 penularan COVID-19 dalam kalangan kes tempatan. Dan jumlah keseluruhan kes mencapai 9,000
hampir 9,300 kes dan juga catatan kematian masih kekal kosong dan 125 kematian yang setakat ini dilaporkan sepanjang penularan COVID-19 di Malaysia. Okey, ini anda dapat saksikan lebih terperinci kes import di manakah negeri-negeri yang terlibat. 3 kes di Sarawak, ada 2 kes di Sarawak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1 kes dan juga 5 kes yang seterusnya itu anda dapat saksikan bendera dan juga di manakah kawasan-kawasan yang terlibat. Tolong ambil cakna dan ambil tahu tentang di manakah penularan COVID-19 itu berlaku supaya kita lebih berhati-hati. Dan juga kluster-kluster baharu yang ditemui juga tolong ambil tahu supaya kita tahu di manakah berlakunya keadaan itu sekurang-kurangnya sebelum apa-apa berlaku, contohnya macam pelaksanaan TEMCO dan sebagainya, kita sendiri dapat mengambil langkah awal supaya kita dapat mengawal keadaan itu. Kalau tidak mengawal dalam keadaan yang besar pun, kita dapat kawal keluarga kita sendiri daripada terlibat ataupun terjangkit dengan COVID-19. Betul, itu di Malaysia, perkembangan COVID-19 di Malaysia. Saya nak berkongsi sedikit mengenai perkembangan COVID-19 di dunia, di mana ketika ini mencapai sekitar 23.1 juta kes COVID-19 di dunia, di mana jumlah harian menunjukkan penurunan iaitu lebih kurang 257,000 kes berbanding sebelumnya sebanyak 277,000 kes. Mungkin sekarang ini dah hampir 23.5 juta yang secara keseluruhannya yang berlaku di dunia. Betul. Kita tahu negara jiran kita juga hampir satu hari mencatatkan ribuan kes dan kita harapkan yang terbaik. Pastinya ini tidak dapat dilaksanakan dengan tidak ada kerjasama dalam kalangan masyarakat. Betul. Dan bagaimana sifat kita untuk menjaga negara kita, Malaysia, insya-Allah. Dan di samping itu juga bulan ini merupakan bulan kemerdekaan. Mungkin sedikit sebanyak yang kita boleh pupukkan dalam diri adalah semangat kekitaan untuk kita jaga diri sendiri, jaga rakan-rakan kita, jaga keluarga kita supaya itu yang dapat menyelamatkan kita daripada terjebak ataupun terkena jangkitan dan sebagainya. Betul, kerana kita perlu mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan kerana kawalan kendiri itu sangat penting kerana itulah vaksin yang terbaik setakat ini sementara kita menunggu vaksin yang akan dibangunkan kelak. Dan Fariha. Baik. Okey. Di samping kita memberikan perkembangan berkenaan COVID-19, kita ni kesan berhadapan dengan pelbagai isu juga. Apatah lagi pergolakan ini perlu diberi perhatian juga. Kita telah sedia maklum, ini antara secara rasminya kita tahu bagaimana Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali merupakan Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun juga bekas anak Presiden kepada PKR, bekas timbalan Presiden PKR dan juga 11 termasuklah 11 anggota, maknanya 10 lagi rakan yang lain, ahli parlimen yang lain turut bertukar dan memasuki Parti Bersatu. Dan mungkin kita boleh bincangkan lebih lanjut berkenaan isu ini. Walaupun kita dah sedia maklum pada Februari lalu telah diumumkan, tapi ini secara rasmi. Kita bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM bersama kami hari ini. Ya. Selamat pagi, Prof. Okey. Pada Februari yang lalu, kita melihat bagaimana langkah Sheraton itu berlangsung. Kan? Itu kita dah tahulah bagaimana nak akan berlakunya keluar parti dan akan bersama dengan Bersatu. Tapi 2 hari lepas, bagaimana melihat secara rasminya 11 anggota parlimen ini memasuki Bersatu dan apakah sebenarnya impak ini, perpindahan ataupun lompat parti ini kepada Bersatu sendiri? Ya, bagi saya rasakan ini merupakan proses pengukuhan kepimpinan di dalam Bersatu sendiri kerana pada 24 bulan Februari apabila berlakunya perubahan dari segi penstrukturan kerajaan, ketika itu 11 orang daripada PKR keluar menyertai Bersatu secara tidak rasmi. Bermakna ketika itu ia telah membawa kepada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan dan akhirnya kita melihat bahawa selepas beberapa bulan keputusan dibuat oleh Datuk Seri Azmin dan KMnya untuk bersama dengan Bersatu dan tidak membuka satu parti baru. Bermakna apa yang berlaku dalam Bersatu sekarang ni sudah pastilah kita lihat wujudnya satu usaha untuk mengukuhkan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Presiden dan juga selaku Perdana Menteri, dan waktu yang sama juga barangkali ini juga proses untuk bersedia berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15 walaupun jangka pada tahun 2023 tetapi barangkali ia boleh berlaku lebih awal dalam masa 2-3 bulan lagi. Dan saya rasakan ini merupakan antara sebab mengapa ia dilakukan agar mereka yang
setelah keluar parti PKR dulu mempunyai satu platform baru untuk bersama berhadapan dengan pesaing politik mereka. Dan bila kita melihat bagaimana Bersatu katanya apabila 11 ahli parlimen ini, di PKR masuk Bersatu, ada pula langkah untuk membuka sayap baru yang membenarkan anggota yang bukan di kalangan Bumiputera ini, Melayu ini, akan memegang jawatan dalam itu. Jadi banyak respon dan juga dia berikanlah, kan? Adakah ini Bersatu lari daripada misi mereka, visi mereka, atau bagaimana? Bagi saya, Bersatu tidak terkeluar daripada landasan ketika membentuk parti ini. Masih lagi terasnya kepada Melayu Islam sebagaimana parti PAS ataupun UMNO. Ia juga mahu membuka satu sayap baru. Di dalam UMNO sendiri pun ada sayap yang membolehkan yang bukan Islam menyertai UMNO sebagai ahli baik masyarakat Siam ataupun masyarakat Bumiputera di Sabah. Begitu juga dengan PAS, ada Dewan Perhimpunan Penyokong PAS di mana yang bukan Islam boleh menyertai PAS dan juga boleh bertanding di dalam pilihan raya. Dan saya rasakan bahawa apa yang Bersatu lakukan ini bukan untuk menukar struktur asas parti mereka tetapi lebih untuk mengembangkan proses penyertaan ahli-ahli bersekutu. Kita juga harus lihat pada 24 Februari di dalam kalangan 11 orang yang telah keluar daripada PKR, sebilangannya adalah daripada Sabah dan juga termasuk yang berhormat Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan yang merupakan bukan Islam. Di mana ini membuka ruang kepada mereka untuk mempunyai satu platform baru, satu landasan baru untuk terus aktif dalam penyertaan politik mereka. Dan harus kita lihat ini bukannya mengubah imej Bersatu sebagai teras ke atas Melayu Islam. Saya rasakan ramai yang punya tanggapan salah seolah-olah Parti Bersatu akan menjadi parti pelbagai etnik. Tidak. Dia bukannya seperti PKR yang pada awalnya ditubuhkan terasnya masih lagi kepada masyarakat pelbagai etnik, penyertaan ahlinya berbeza. Tapi di sini saya rasa pembukaan sayap itu sekadar untuk memastikan kelompok yang menyertai Bersatu ini adalah sebilangannya mampu untuk terus menyumbang kepada parti. Malahan akan diberikan jawatan, akan dibolehkan bertanding, akan mempunyai kuasa dan juga amanah sebagaimana yang diberikan kepada ahli yang lain. Hanya dipanggil sebagai ahli bersekutu. Baik. Dan kita melihat bagaimana muafakat nasional itu sendiri, kan. Apa yang telah berlaku adalah telah dipecahkan beberapa blok dalam politik Malaysia. Kan, penjajaran kuasa politik itu sendiri. Tapi kita nak tahu apakah cabaran yang akan dihadapi oleh Bersatu dalam segi agihan kerusinya, mungkin hak sama rata pengundiannya, bagaimana nanti? Bagi saya, penjajaran politik yang berlaku pada Mac 2020 sedang berubah kepada pembentukan satu kolasi parti gabungan besar. Bermakna dalam konteks ini, apa yang berlaku dalam Bersatu adalah memastikan bahawa mereka yang mahu menyertai parti itu terbuka dan juga tidak disekat. Dalam Bersatu sekarang ini, pasti ada beberapa kumpulan. Faksinya, satu adalah kumpulan asal yang telah menubuhkan parti ini. Kedua, mereka yang keluar daripada Parti UMNO dan menyertai Bersatu. Dan ketiga, kumpulan daripada Datuk Seri Azmin sendiri. Mungkin akan ada lagi beberapa kumpulan lain menyertai Bersatu pada masa akan datang. Jadi ini memudahkan proses pengagihan kerusi sebenarnya. Dalam Bersatu sendiri, rasanya mereka akan mampu untuk memastikan agihan kerusi itu dilakukan dalam konteks semangat kekeluargaan parti itu sebelum berhadapan dengan barangkali Muafakat Nasional dan juga Perikatan Nasional, kerana Bersatu juga pada hari penamaan calon di Selim telah menyatakan keinginan ataupun akan menyertai Muafakat Nasional. Bermakna 3 parti teras Islam Melayu ini sudah bersama dalam Muafakat Nasional. Cuma dilema ataupun polemiknya adalah bagaimanakah Bersatu akan berhadapan dengan pengagihan kerusi dengan UMNO dan juga PAS. Saya rasakan kerusi hanya ada 222 di peringkat parlimen, itu menjadi rebutan. Bermakna 3 kelompok ini perlu selesaikan isu pengagihan kerusi supaya pertembungan dalaman tidak menyekat mereka untuk berhadapan dengan pesaing politik di dalam pilihan raya umum nanti. Baik, mungkin ada pandangan yang mengatakan bahawa semakin lama semakin rumit melihat politik Malaysia ini, tapi Prof sendirilah kan melihat percaturan yang telah digerak gempurkan ini untuk persediaan PRU yang akan datang mungkin, dan apakah sebenarnya impak yang berlaku ini kepada politik Malaysia untuk PRU nanti? Ini adalah dinamika politik tanah air saya rasakan yang semakin berubah sejak Mac 2020. Barangkali inilah yang perlu kita hadapi dalam proses pendemokrasian yang sedang kita raihkan. Cumanya pertambahan parti politik sebenarnya juga akan menyebabkan wujudnya dilema dari sudut fahaman politik. Adakah penyertaan politik disebabkan oleh ideologi ataupun semata-mata ada keinginan lagi? Jadi adakah disebabkan oleh
personality yang muncul di dalam parti-parti tersebut. Apatah lagi kini sudah ada pejuang yang muncul sebagai salah satu parti baru dalam konteks masyarakat Melayu Islam. Walaupun dikatakan mengelirukan, tetapi saya rasakan politik Malaysia tidak membosankan. Ya, pasti. Itu pasti. Baik, terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, sedikit sebanyak memberikan sedikit penjelasan apa yang berlaku. Pastinya banyak respons sekali diberikan. Masing-masing individu ada pandangan masing-masing. Tapi tepuk dada tanya selera berkaitan dengan politik Malaysia ini. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Baik, selepas ini kita akan bersama dengan dua rakan cerita saya untuk kongsikan sedikit perkembangan tentang dalam dan luar negara. Silakan. Okey, terima kasih Fariha On dan terima kasih Prof. Kita teruskan dengan perkembangan terkini tentang politik negara, politik Malaysia, halaman 18 berita harian, harian Metro, halaman 18. Kita bercerita tentang Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin diumum sebagai Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Bersatu semalam bagi penggal 2019 hingga 2022. Okey, ini sedikit perkembangannya. Sementara itu, Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu diumumkan sebagai timbalan Presiden Bersatu bagi tempoh yang sama. Kedua-duanya adalah calon tunggal yang bertanding bagi jawatan berkenaan untuk penggal ini, manakala jawatan bagi pengerusi parti tidak ditandingi mana-mana individu. Tambahan lagi, daripada 179 bahagian yang layak bersidang, hanya 177 bahagian berjaya mengadakan persidangan manakala 2 bahagian gagal bersidang kerana ketiadaan quorum. Okey, itu sedikit perkembangan terkini tentang Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan kita ucapkan tahniah juga tentang pemilihan dan segalanya telah pun terjawab untuk pemilihan Presiden bagi penggal 2019 hingga 2022. Apapun kita tahu objektifnya adalah untuk segalanya kebaikan dan juga benefit ataupun kelebihannya adalah untuk rakyat dan mempunyai satu objektif yang sama adalah untuk memajukan negara kita, insya-Allah. Okey. Itu sedikit di harian Metro. Seterusnya Seterusnya kita akan beralih ke berita harian. Di muka hadapan ini, KKM Shaw PKPP dilanjutkan. Dan perkembangannya di halaman 2 selebihnya, di mana katanya Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesyorkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang akan berakhir pada 31 Ogos ini dilanjutkan sehingga keadaan adalah lebih terkawal. Itu kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba. Dan di sini juga menerangkan bahawa katanya lagi asas bagi Shaw berkenaan kerana Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan pandemik COVID-19 boleh berlarutan selama tidak kurang 2 tahun dan sekaligus memerlukan Malaysia untuk turut membuat persiapan bagi menghadapinya. Dan Dr. Adam juga ada menegaskan bahawa penularan virus berbahaya itu belum menunjukkan tanda-tanda reda, malah ada banyak negara masih bergelut dengan peningkatan kes termasuk tambahan kes import dan di sini itu antara cadangan yang disyorkan supaya PKPP ini dilanjutkan untuk satu tempoh yang lain kerana PKPP ini akan kita tahu akan tamat pada 31 Ogos nanti. Dan seterusnya kita ke NST. Okey, saya kongsikan di halaman ke-10. Merdeka in name and in spirit. Say your name 3 times and you'll enjoy free food. That's how lucky you can get for carrying Merdeka in your name. Ini namanya Muhammad Merdeka Ismail, berusia 63 tahun, seorang nelayan daripada Penaga, Kuala Batah. Dia kata lahir 31 Ogos 1957. Jadi sebelum ni dia kata dia malu sangat sebab nama dia Merdeka. Sebab masa sekolah dulu rakan-rakan dia selalu mempermainkanlah nama Merdeka ni. Tapi bila usia meningkat tahun demi tahun baru dia sedar bahawa betapa bertuahnya dia membawa nama Merdeka ini. Kan dia kata say your name 3 times. Sebut nama 3 kali, lepas tu awak akan dapat nama makan percuma. Ini di salah satu restoran lah. Dia kata dia pergi dekat kedai kopi. Mula dia terkejut juga. Diingatkan bergurau lah pemilik tu. Dia kata sebut Merdeka 3 kali dan kemudian dia boleh order apa saja yang dia nak. Percuma. Itu antara kelebihan yang dibawa lah. Disebabkan oleh dia lahir pada tahun yang kita merdeka tu kan, 1 Ogos 1957 tu dengan namanya sendiri. Jadi nama itu membawa semangat kepadanya sebagai anak Malaysia.
Jadi ini salah satu, saya percaya ramai sebenarnya yang membawa nama Merdeka ini. Betul. Kan, ini salah satu daripada yang kita ketahui ini di Kepala Batah Penaga. Dia berpoin nanti 1 Ogos akan sambut ulang tahun lah. Ulang tahun Dan setiap dia lahir orang dan akan menyebut Malaysia, nama. kan. Baik, dan kemudian kita kongsikan di utusan Malaysia. Berkenaan dengan Maritim Malaysia tahan 3 kapal bekal minyak kepada bot Vietnam. Ini di Kuala Terengganu. Ianya disyaki menjadi kapal induk kepada nelayan asing di perairan pantai timur pada Khamis lalu. Jadi Pengarah Maritim Malaysia Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata, semua kapal bersama 33 kru warga Thailand dan Kemboja itu ditahan dalam op kuda laut di kedudukan 124 hingga 130 batu nautika dari Kuala Kemaman. Jadi kapal ni dia berdaftar di Thailand dan Mongolia tapi gagal mengemukakan sebarang dokumen di samping insurans. Ini antara yang dilakukanlah oleh pihak berkuasa penguasaan apatah lagi menjaga sempadan perairan Malaysia dan juga negara. Apapun kita ucapkan syabas kepada pihak maritim di atas apa yang telah mereka lakukan ini. Baik, seterusnya kita ada kongsikan berkenaan dengan Wara. Baiklah, okey, sesuatu yang baru untuk anda cuba bagi membina keyakinan diri. Jadi sebenarnya ramai yang dah pun kongsikan bagaimana mereka mencuba sesuatu yang baru dan memberi inspirasi antara satu sama lain. Ini dia, bengkel online wanita cukup berani dengan hashtag ataupun tanda pagar tak kenal tak cinta. Dan Maggie dengan kerjasama Woman Will di bawah program Google melancarkan bengkel online percuma untuk wanita seluruh Malaysia bagi meningkatkan kemahiran anda. Jadi apa tunggu lagi, daftarkan diri anda kalau anda berminat www.maggie/takkenaltakcinta. Kabarnya ramai sebenarnya yang dah kongsikan bagaimana untuk mereka pengalaman mereka lah mencuba sesuatu yang baru dan memberi inspirasi kepada wanita lain. Jadi kalau anda mungkin salah seorang yang nak meningkatkan keyakinan diri, tak tahu apa yang perlu dilakukan kan, pertama sekali suri rumah lah. Ini adalah untuk mereka yang berada di rumah dan sebagainya. Boleh cuba. Okey. www.maggie/takkenaltakcinta. Baik, dan ini pula mengenai rangkaian pemborong dan runcit halal terkemuka Malaysia, Mydin akan menganjurkan kempen Oh Mydin, The Brand Festival bermula 20 Ogos hingga 1 November 2020. Berbelanja serendah RM63 menggunakan MyDebit dan anda berpeluang memenangi ganjaran sehingga RM640,000 termasuk 3 biji kereta Proton X70 dan voucher tunai Mydin sehingga 2 tahun. Dapatkan pelbagai promosi menarik dengan berbelanja di Mydin. Mengapa bayar lebih? Belilah dengan harga borong di Mydin. Itu merupakan salah satu alternatif untuk kita lebih berjimat-jimat. Berbelanjalah di Mydin. Sebutnya Oh Mydin. Oh Mydin. Macam tu sebut dia. Hashtag Oh Mydin. Ada macam tu. Okey, seterusnya. Kita juga ada perkongsian bersama dengan Fariha. Okey. Di samping kita berbelanja jimat di Mydin, kita jangan lupa jaga kesihatan. Ini hashtag kita bersama Restart Malaysia Challenge. Jadi jangan lupa untuk sertai acara ini yang bermula yang telah bermula 17 Ogos dan hingga 16 September 2020 ini. Jadi segala maklumat boleh layari laman getbeep.com/events/69. 69. Jadi siapa cepat dia dapat daftar sekarang. Pastinya ada aplikasi yang telah disediakan. Kita dah bawakan juga berkenaan ini di MHI. Sejarah perkongsiannya boleh di getbeep, getbeep.com/event/69. Baik, lepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Anim dengan tetamunya istimewa, tokoh Ma'al Hijrah peringkat wilayah Persekutuan 1442 Hijriah. Sebenarnya selepas ini di MHI. Baiklah, kembali kita di Malaysia hari ini untuk siaran pada hari ini 24 Ogos 2020. Kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak. Saksikan kami secara live di FB Live MHI ataupun di TV3. Okey, perkongsian seterusnya ini adalah bagi meraihkan seorang individu yang cukup baru-baru ini telah pun dinobatkan ataupun diiktiraf sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat wilayah Persekutuan 1442 Hijriah. Dan pastinya kita ingin mengenali siapakah individu
individu ini. Kalau anda mungkin dah tahulah tentang cerita pribadinya, tapi bagi mereka yang belum lagi mengetahui tentang individu ini yang banyak mendedikasikan kehidupannya tentang perkembangan Islam, lebih-lebih lagi dalam bidang khususnya bidang hadis ini. Dan kalau kita nak mengenali lebih lanjut lagi tentang Dr. Fauzi Deraman, merupakan tokoh Ma'al Hijrah peringkat wilayah Persekutuan 1442 Hijriah. Ayuh kita saksikan profil beliau. Tokoh dan ilmuwan disegani tanah air, Dr. Fauzi Deraman dilahirkan pada 18 Disember 1954. Berasal dari Macang, Kelantan, Dr. Fauzi mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Labuk dan di Madrasah Syamsul Ma'arif Kelantan sebelum menyambung pengajian di Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan dan memperoleh ijazah sarjana muda Syariah dan Undang-Undang pada tahun 1978. Pada tahun 1985, Dr. Fauzi menamatkan pengajian ijazah sarjana dalam bidang usuluddin pengurusan hadis di Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud, Arab Saudi. Dr. Fauzi juga berjaya memperolehi Doktor Falsafah di Universiti Malaya pada tahun 1999. Kerjayanya bermula sebagai guru bahasa Arab secara sambilan di Akademi Islam Universiti Malaya. Atas komitmen dan dedikasinya, Dr. Fauzi dilantik sebagai pensyarah di Fakulti Usuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dari tahun 1986 hingga 2016. Selepas bersara, Dr. Fauzi giat membantu dalam bidang ilmuan khususnya hadis di institusi pendidikan dan agensi persekutuan. Tokoh ilmuwan terkemuka ini aktif memberi kuliah-kuliah agama di masjid dan surau di seluruh negara serta menjalankan aktiviti kebajikan. Mudahkan setiap urusan adalah pegangan Dr. Fauzi sejak dahulu lagi. Tidak hairanlah, Dr. Fauzi amat mudah didekati masyarakat melalui pelbagai usaha dan sumbangannya dalam menyebarkan syiar Islam dan dakwah. Tahniah buat Dr. Fauzi Deraman yang menerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah peringkat wilayah Persekutuan bagi tahun 1442 Hijrah. Itu dia, seorang individu yang cukup dikagumi dalam kalangan mereka yang menyebarkan syiar Islam. Tokoh Islam, salah seorang tokoh Islam yang Alhamdulillah kita dapat membawanya di studio Malaysia pada hari ini. Dr. Fauzi Deraman bersama dengan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Tahniah diucapkan terlebih dahulu. Terima kasih. Menjadi tokoh Ma'al Hijrah peringkat wilayah Persekutuan 1442 Hijriah. Pastinya pelbagai faktor yang diambil kira untuk menobatkan doktor, terutama sekali untuk menjadi tokoh Ma'al Hijrah pada kali ini. Tapi apa perasaannya? Ataupun mungkin kali ini bagaimana dengan penerimaan selepas diiktiraf sebagai tokoh Ma'al Hijrah? Silakan doktor. Pertama, saya bersyukur banyak-banyak kepada Allah SWT. Dan yang keduanya, terima kasih dan penghargaan saya khusus untuk Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga Timbalan Menteri Jabatan Menteri, khususnya termasuk juga Mawib dan juga Jawi atas pemilihan saya bagi anugerah yang bagi saya sangat bermakna. Semacam apa yang kita lakukan sebelum ini dihargai dan ada penilaiannya. Walaupun selain sebut kerja kita ini bukan untuk dinilai oleh makhluk dan yang penting ialah keikhlasan kita kepada Allah. Yeah. Apapun, terima kasih banyak-banyak di atas kesudian pihak-pihak berwajib yang telah memilih saya bagi mengisi slot tokoh Ma'al Hijrah peringkat wilayah Persekutuan untuk tahun ini. Bila kita bercerita tentang dakwah yang dibawa, pastinya ia melalui laluan yang cukup mencabar. Doktor, kita pun tahu bukan sahaja itu, tapi secara apa yang berlaku dalam kehidupan doktor juga, kemalangan yang berlaku yang tidak dapat dilupakan. Dan selepas itu pelbagai lagi cabaran dalam menyampaikan syiar Islam, menyampaikan dakwah ini bukannya mudah pastinya, doktor, kan? Mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana apa yang menjadi satu kekuatan untuk doktor terus lagi menyebarkan syiar Islam. Pertama yang dalam minda saya lah, ya, kita berkhidmat untuk agama. Kita menolong Allah SWT sebab Islam ni agama dia
Dan Allah Ta'ala juga menjanji, in tansurullah yansurkum. Bila kamu tolong Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Jadi kita rasa dengan apapun cabaran, kita rasa Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Dan apapun dalam apa yang kita buat, mesti ada cabaran. Dan inilah yang akan juga meningkatkan nilai daripada usaha yang kita buat. Sebab itulah apapun yang kita hadapi, kita sangat yakin bahawa tujuan kita adalah untuk agama, untuk untuk Islam kita dan untuk masyarakat sekali, khususnya dan negara sekali, insya-Allah. Di kesempatan kita menjemput dan juga menyambut kehadiran doktor di sini, sebab kita tahu khususnya bidang hadis ini adalah antara yang menjadi hujung jari ataupun mereka yang boleh memberi sedikit komen lah tentang hadis-hadis yang palsu tular dalam kalangan masyarakat di Malaysia terutama sekali. Walaupun cerita ini bukannya cerita yang baru, cerita yang dah lama sebenarnya tular sangat dalam kalangan masyarakat, tapi masih lagi terjadi. Pandangan doktor sendiri, bagaimana ianya boleh masih lagi terus berlaku? Pertama, rasa saya faktor kepahaman juga. Apabila kita sendiri tidak jelas dengan konsep yang sebenar, pada masa itu pihak-pihak berkepentingan ini akan ambil kesempatan. Ya. Hadis palsu ini sebenarnya yang jelas ini ialah mengambil kesempatan dengan menggunakan asas yang baik. Tak ada yang lebih baik daripada hadis Nabi SAW. Jadi oleh kerana faktor kegagalan kita memahami maksud yang sebenar, ini menyebabkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan ambil kesempatan. Dan di antara motif daripada hadis palsu macam yang disebut Puan tadi, ialah mereka ada tujuan tertentu. Ya. Lalu mereka jual. Oleh kerana benda ini laku jual, maka mereka jual. Tanpa mengira ini satu ancaman berat. Nabi sendiri SAW menyebut, siapa-siapa yang berusaha di atas nama aku, orang ini sebenarnya sudah menempah tempatnya dalam neraka. Jadi ini ancaman berat kepada mereka-mereka yang sengaja mereka-reka, ya, termasuk hadis palsu yang kita bincangkan itu. Jadi sebab itulah saya selalu tekankan perlunya kepahaman yang merata di kalangan masyarakat, khususnya dua asas. Pertama Al-Quran, dan yang Al-Quran rasa saya tidaklah sesulit hadis Nabi SAW. Ya. Sebab kita tahu dah di sana sini banyak sekolah-sekolah tahfiz. Jadi ilmu Al-Quran tu alhamdulillah agak merata, tapi hadis agak kurang sikit. Kalau kita tengok dalam masyarakat pun tak banyak institusi yang mengabdikan diri untuk hadis Nabi SAW. Jadi ini menjadi antara faktor rasa saya lah. Kalau mungkin dapat disebutkan sedikit ya, antara hadis palsu ataupun kepercayaan palsu yang dapat kita titipkan di sini, tuntutlah ilmu hingga ke negeri China ataupun ke liang lahat, tidak elok campur makanan darat dan laut sekaligus. Pastinya ada huraian tertentu. Apakah impak-impaknya jika kita melakukan perkara ini? Itu antara kepercayaan palsu dan juga sehingga dijadikan sebagai hadis untuk disampaikan dalam kalangan masyarakat Islam, dan yang lebih menjadikan masyarakat Islam mempercayai. Kan? Kerana itu yang disampaikan oleh dalam kebanyakan dalam kalangan kita. Kita bercerita tentang bagaimana sebenarnya ianya boleh memberi kesan terhadap akidah, terhadap fahaman dan kepercayaan kita, doktor. Ya. Ya, seperti mana saya sebutkan tadi, asas agama Islam itu ada dua. Al-Quran yang pertama dan hadis Nabi SAW. Dan hadis itu kombinasi daripada 3 perkara atau 4 perkara. Yang pertama, apa yang disabdakan oleh Nabi. Sebab kita sedang dengar Nabi SAW bersabda. Itu hadis. Ya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi secara praktikal, amali. Itu dipanggil hadis amali. Dan satu lagi ialah apa yang di-endorse oleh Nabi. Orang buat sesuatu di hadapan dia, dia tak kata apa. Itu dipanggil takrir. Dan inilah cabang hadis yang sangat besar, dan setiap satu tu ada implikasi hukum dia. Kalaulah katakan Nabi kita SAW bersabda, dalam sabda itu sekurang-kurang ada tiga perkara di situ. Pertama, Nabi nak khabarkan kepada kita. Di segi implikasinya, setiap yang dikhabarkan oleh Nabi sebagai seorang Muslim, kita wajib percaya. Tak boleh tolak satu. Kalaulah dalam apa yang diperintah. Sebab tu ada juga kadang-kadang Nabi memerintahkan kita. Ya. Bila perintah, benda itu artinya wajib kita buat. Itu kaedah dia. Al-amru lil wujub. Semua kaedah usul fiqh yang dikenali, bila Nabi memerintah artinya benda itu wajib, kecuali ada evidence yang sudah bertukar. Pertama menjadi sunat ataupun menjadi harus. Dan inilah sebenarnya implikasi yang perlu dipahami di sebalik hadis Nabi SAW itu. Apalagi kalau disebut dengan tadi, memang pihak-pihak yang bertanggungjawab yang berkepentingan ini akan ambil kesempatan. Macam disebut tadi
menuntut ilmu sampai ke negeri China. Jadi mungkin motif di situ ialah untuk meningkatkan kepahaman. Di segi asasnya tidak salahlah di mana-mana pun nak belajar tu, ya. Sebab dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi kata talabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu fardu. Jadi tidak dikira lokasinya di mana, ya. Mungkin ada motif. Yang agak popular dalam masyarakat kitanya ialah hadis payung emas. Ya, baru sahaja nak menyebut tentang payung emas tu, ya. Selalu kadang-kadang digunakan, ada yang menggunakannya adalah sekadar gurauan, ada yang menggunakannya sehingga yang lain apabila mendengarnya mempercayai tentang perkara itu yang dikhawatiri. Orangnya berkepentingan tadi lah. Jadi dia offer payung emas tu. Sedangkan benda ini tak ada asas pun, ya. Tak ada asas pun. Poligami ini kalau dia mampu, dia boleh berlaku adil, please, ya. Perlu dapat prosedur yang betul, maka dia tak jadi isu sebenarnya. Tapi oleh kerana ada yang kepentingan tadi, dia akan ambil selagi mana dia boleh guna benda macam tu. Dan inilah yang rasa saya kefahaman yang tidak sihat di dalam menghayati hadis Nabi khususnya lah. Doktor, sejauh mana ianya akan perlu dikhawatiri apabila ianya menjadi satu kepercayaan walaupun dalam keadaan sekadar gurauan, walaupun hanyalah cakap-cakap sahaja. Betul. Tapi bagaimana ianya boleh memberi kesan kepada perkembangan sosial kita ni, masyarakat Islam, dan juga bagaimana ianya boleh memberi impak yang cukup terkesan. Kalau dia tak ada asas, hari ini kita sudah menghina Nabi SAW. Sebab itulah Nabi telah mencela siapa-siapa yang menjual ini tadi. Sebab itulah hadis yang sangat popular disebut sebagai hadis yang masyhur ini, hadis mutawatir lagi. Sesiapa yang berdusta atas nama aku, ya, sedangkan bentuk satu pembohongan, dia implikasi besarnya dia telah menempah tempatnya dalam neraka. Tak ada siapa yang nak masuk neraka, ya. Sebab itu makanya saya melihat kepekaan dan kepahaman yang menyeluruh ini sangat penting, ya. Dan memang ada implikasi yang jelas di situ. Mendustakan ke atas Nabi itu satu pembohongan yang sangat, kalau bohong sama kita pun dah satu yang tercela. Bagaimana membohongi Nabi SAW dengan menggunakan ini hadis dia. Sedangkan itu bukan hadis pun. Itu dia. Doktor, mungkin daripada doktor sendiri untuk disampaikan kepada kita semua masyarakat Islam, bukan sahaja tentang hadis palsu, tapi sebagai yang menjadi salah satu perkara yang kita perlu sentiasa ingatkan pada dalam diri kita untuk sentiasa menjadi masyarakat dalam kalangan yang mereka menjaga akidahnya, menjaga peribadi sosialnya, terutama sekali zaman media sosial sekarang ini. Doktor, silakan. Yang pertama, asas Nabi di mana-mana pun saya selalu sebut ikutan kita ialah Rasulullah SAW, ya. Dan salafus soleh dulu, generasi awal dulu sangat penting hal ini. Sebab itulah seorang tokoh besar Imam Malik rahmatullahi alaihi menyebut, dalam rangka kita untuk mencari kecemerlangan dalam kehidupan tanpa mengira masa, ikonnya ialah generasi awal itu. Sebab itulah Imam Malik kata, tidak akan jadi baik, tidak akan jadi cemerlang generasi yang kemudian ini kecuali dengan apa yang sudah cemerlang generasi awal dahulu. Ini ikon kita. Ini ada program yang perlu dimantapkan dalam sektor masyarakat kita. Nak boleh cemerlang, memang semua nak cemerlang, tapi apa panduannya, apa asasnya? Asasnya ialah dua sumber wahyu yang ada bersama-sama kita itu, ya. Tidak akan sesat, Nabi kata, mana-mana orang yang berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Dalam apa pun perkara. InsyaAllah. Doktor, sebelum mengakhiri perbincangan, dan kita ada satu soalan daripada penerbit. Ya. Kita dah ada Darul Quran. Kan? Mungkin di masa akan datang Darul Hadis menjadi salah satu cadangan mana mungkin boleh kita ketengahkan. Mungkin apa pandangan doktor sendiri? Saya terlibat dalam komiti Darul Hadis yang di bawah JAKIM itu, ya. Memang sudah ada organisasi rasmi, tapi di peringkat awal mereka bercadang untuk menjadi semacam research center, pusat kajian. Dan dalam rangka ke arah melahirkan satu industri yang bisnes penting ialah hadis Nabi SAW. Memang hasrat kita begitu, ya. Saya dah sebut tadi, di ceruk rantau di negara kita ni ada saja tahfiz Quran. Tapi tidak ada satu institusi khusus untuk belajar hadis Nabi. Dan ini rasa saya faktor yang sangat perlu, dan semua pihak berwajib perlu melihat hal ini ke arah tadilah pentingnya kepahaman yang merata di kalangan masyarakat. Kalau tidak ada institusi yang official, jadi bagaimana rujukannya kita nak faham? Kena wujud dulu. Ya. Walaupun kita faham di tahfiz di Kuala Kubu itu ada section hadis dia. Ini pun hasil daripada desakan rakan-rakan kita, dan mereka ambil satu bahagian sebagai jabatan. Tapi
rasa saya macam yang disebut Puan tadi lah, perlunya ada satu institusi pengajian tinggi khusus yang berkhidmat dan melebarkan hadis Nabi SAW. Kurang-kurangnya kita dapat rujukan yang Ya. kuat di Malaysia Betul, sendiri betul. kan, Setuju Doktor. sangat. Doktor, terima kasih banyak-banyak Ya, terima kasih. pandangan dan juga tahniah sekali lagi ucapkan. Terima kasih semua. Diiktiraf sebagai tokoh Ma'al Hijrah. Terima Kita kasih, pasti terima dah kasih. nampak bagaimana auranya hari ini di MSI dan kenapa diiktiraf sebagai tokoh Ma'al Hijrah wilayah Persekutuan 1442 Hijrah. InsyaAllah teruskan dengan dakwah Doktor supaya mungkin kita di generasi baru, generasi yang akan datang ini dapat sama-sama memahami syiar Islam. Terima kasih. Dr. Fauzi Nur Rahman, tokoh Ma'al Hijrah wilayah Persekutuan 1442 Hijriah. Kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini akan bersama dengan Fariha On untuk cerita Bulan Merdeka. Apakah ia? Sekali je seketika nanti. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Dan saya kira ini antara satu perkongsian yang saya rasa menarik untuk kita semua sebagai rakyat Malaysia. Tahun demi tahun kita meraihkan Hari Kemerdekaan dan sebagainya. Tahun ini 63 tahun kan. Jadi pastinya kita sebagai rakyat Malaysia bangga bagaimana kemajuan pembangunan negara kita ni kan. Tapi tanpa sedar sebenarnya sejauh mana kita ni memahami setiap individu atau kelompok masyarakat yang ada di Malaysia. Mungkin kita hanya melihat siapa saja di sekeliling kita kan, secara luaran, secara depan. Contohnya golongan kurang upaya. Dan saya rasa ini perkongsian yang saya rasa sangat-sangat dekat dengan hati saya apabila selama ini kita tak lihat orang kurang upaya. Penglihatan ini kita nampak, mereka mampu melakukan seperti mana orang lain, menggunakan tongkat, bantuan dan sebagainya. Tetapi sejauh mana kita tahu dunia kegelapan mereka ini perlukan sokongan kuat dan padu daripada kita semua di sekeliling mereka. Jadi saya kira ini perkongsian yang mungkin akan membuka mata kita bagaimana mereka perlu melalui hari-hari mereka tanpa ada sokongan atau kemudahan yang lengkap dan sempurna. Jadi sama-sama kita saksikan berkenaan dengan pengalaman saya sendiri merasai dunia kegelapan ini di Dialog in the Dark. Saksikan. Sekarang Fariha, apa yang Fariha dapat rasakan? Okey, saya dengar bunyi seperti di dalam hutan, macam taman. Di dalam hutan, macam taman. Bertempat di tengah kota raya Kuala Lumpur, Dialog in the Dark adalah platform bagi menyelami sendiri pengalaman dunia orang kurang upaya penglihatan. Dialog in the Dark dia berasal daripada Jerman Barat sejak tahun 1988. Dia memang berada di 24 lokasi antarabangsa. Macam satu pameran. Pameran kita panggil dalam gelap. Memahami dunia yang tak boleh nampak. Dia bukan dunia yang lebih susah tetapi berbeza saja. Ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, premis ini beroperasi mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan. Penukaran waktu menunggu giliran daripada 15 minit kepada 30 minit bagi satu lawatan antara inisiatif baharu yang diperkenalkan. Biasanya dalam satu tour, satu lawatan, kita boleh sampai 100 lebih sehari. Dibahagikan kepada satu tour 8 orang. Lepas MCO ni kita kurangkan lah. Memang sudah kurang, kadang kita baru buka pada bulan Julai saja. Bagi mendalami dunia tanpa cahaya, beberapa peraturan yang perlu dipatuhi sebelum memasuki ke ruang pameran. Peralatan peranti digital yang boleh mengeluarkan cahaya seperti ini perlu diletakkan di dalam loker. Begitu juga dengan jam. Kerana di dalam sana memang tak boleh ada sedikit cahaya pun kerana kita nak mengalami satu perasaan ataupun pengalaman yang sangat indah, mengetahui lebih lanjut bagaimana dunia mereka yang tidak mampu melihat seperti mana kita dapat kelebihan itu.
Selain dapat memberi pendedahan kepada pengunjung mengenai kehidupan golongan istimewa ini, peluang pekerjaan yang disediakan mampu meningkatkan ekonomi mereka. Just panggil nama dia. Okey. Boleh? Alright. Kita ready ya? Ready. Okey. Buat suara saya. Ni. Hello, hi. Hi. Hi, Firi. Hi. I'm Fariha. Fariha datang ke arah suara saya. Okey. Okey, sekarang Fariha, apa yang Fariha dapat rasakan? Okey, saya dengar bunyi seperti di dalam hutan, macam taman. Di dalam hutan, macam taman. Bunyi burung. Burung atas meja. Berapa ni? Durian sekilo apa? Sekilo berapa harga? 20. 20. Murahnya timbang lah. Timbang. Okey, berakhirnya pengembaraan saya dalam dialog In the Dark tadi. Sebenarnya perasaan saya atau emosi bercampur baur. Cumanya bila masuk ke dalam tu, saya tak pernah alami suasana gelap yang sangat-sangat gelap. Saya buka mata, saya tutup mata, saya buka mata, pandangan saya sama. Satu pengembaraan yang sangat-sangat istimewa dan sangat indah, di mana lokasi pertama kami dibawa ke satu tempat yang akan mendengar kicauan burung, seolah-olah berada dalam hutan, dan rasa sejuk, rasa pokok. Dan bila pergi ke satu tempat lagi, katanya di situ Petaling Street menggunakan segala dera sentuhan, pendengaran dan juga bau. Dapat meneka lah, ada durian, ada buah labu, ada kentang. Satu pengalaman yang sangat indah. Saya salute mereka, sahabat-sahabat kita yang tidak nampak. Ini sepi sebenarnya, mereka mempunyai hati yang sangat terang untuk melalui ataupun menjalani aktiviti harian mereka. Macam mana saya katakan tadi, buka mata, tutup mata adalah pandangan yang sama. Satunya yang saya kata saya agak terasa kan apabila di sana tu, sebenarnya ada satu lokasi tu dia bawa. Dia kata kat depan tu ada apa? Besar ni. Saya pegang raba-raba. Saya teka, ini mesin ATM. Dia kata, macam mana tahu? Oh, selalu keluar duit. Tapi macam mana nak keluar duit dalam keadaan gelap? Saya raba-raba, saya pun tak tahu. Saya cakap, saya tak tahu braille, saya tak tahu apa kan. Dia kata, bayangkan kalaulah mesin ATM itu adalah touch screen. Macam mana mereka nak keluarkan duit? Oh, saya rasa macam... Dia kata, kat Malaysia ni, dalam sebesar Malaysia ni, hanya satu je ada. Kalau di luar negara, dia membandingkanlah luar negara ada bagaimana berkomunikasi mengenai audio, jadi memudahkan mereka untuk kehidupan mereka tu. Begitu juga dengan menonton TV dan sebagainya. Maknanya bila dia cakap tu macam alamak, kalau di luar negara dia kata oh lelaki itu sedang memakai baju warna merah atau seluar hijau. Jadi mereka boleh dapat gambarkan bagaimana keadaan sebagainya. Jadi inilah dia Malaysia, kita mengharapkan adanya lagi bantuan dan kemudahan untuk mereka yang sempurna untuk mereka menjalani rutin harian mereka. Baik. Itu yang sentiasa dikatakan mereka ini yang tidak nampak sama ada kecacatan itu lahir sejak lahir ataupun selepas mereka tu dah merasai nikmat penglihatan, bergerak dengan mata hati, rasa dengan mata hati. Betul. Kan kadang-kadang mereka ni mempunyai sense ataupun rasa tu lebih lagi dari kita. Sebab tu Firi tu kata dengar suara saya datang. Dari situ memang bayangkan gelap tu. Kita kena pergi ke suara mana kat setiap Fariha. Sampai saya sendiri tongkat tu berapa kali saya ketuk kaki dia. Itu kaki saya. Ya maaf Firi, saya tak nampak. Baik. Sepatutnya kita akan berkongsi sedikit berkenaan dengan kan sempadan dengan 63 tahun ini, bagaimana kita perlu bangga sebagai rakyat Malaysia, antaranya dalam segmen Cerita Bulan Merdeka ini. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Cerita Bulan Merdeka pada hari ini kita akan kongsikan satu lagi semangat patriotik ataupun semangat cintakan negara. Tapi kali ini kita ambil konteks daripada seorang kapten yang menceritakan pelbagai cerita ni di dalam satu naskah ni. Bukan itu saja, ada juga kartun-kartun yang dilukis. Boleh tunjukkan sedikit? Ini yang dilukis. Ini adalah antara yang sebenarnya berlaku dalam semasa kadet, semasa perhimpunan, apa yang berlaku dalam kalangan askar-askar dan sebagainya. Okey, ini dia.
Ini adalah lukisan asal ya. Okey, tak apa. Kita tengok dulu lukisannya sebelum kita perkenalkan siapakah yang bersama dengan kita pada hari ini. Baik, Silakan. bersama kita pada pagi ini adalah Kapten Besara Effendi Yahya at Veteran ATM. Apa khabar, Kapten? Baik. Sihat ya? Sihat. Kali pertama di sini? Kali pertama dekat auditorium ni, tapi TV3 kali kedua. Okey. Dan kita sebenarnya tertarik dengan bukan sahaja perkongsian di sini. Ini memang Kapten lukis sendiri kan? Ya. Ini adalah lukisan asal. Lukisan asal dan memang berlaku tu. Contohnya ini, as cadets we were highly skilled in waste management. Ini adalah gambar tengah beratur untuk buang air. Ya, di Selat Melaka. Di Selat Melaka. Sebab barak yang kita tidur tu sebelah dengan Selat Melaka. Jadi masalah air masa tu memang teruk sekali. Jadi pagi-pagi 5.30 situlah kita pergi. Itu yang dikata highly skilled tu. Highly skilled. Kan? Okey, banyak lagi sebenarnya yang sangat-sangat mencuat hati. Antara salah satunya mungkin saya boleh kongsikan di dalam ni. Ada beberapa fasa di mana fasa tanda tangan selepas tu menyesal. Ya. Angkat sumpah, tanda tangan dan juga menyesal. Itu adalah mula-mula askar berasai apabila masuk dan tanda tangan untuk bersetuju join ataupun menyertai ATM. Ya. Cerita dia macam ni. Kita ni macam orang kampung, orang bandar. Baru lulusan MCE dengan SPM ni. Jadi tak tahu tentang tentera. Jadi kita masuk, kita tanda tangan, angkat sumpah. Cara dia cakap baik, cakap perwira negara. Lepas tanda tangan tu, lepas tu dia lanyak kita lepas tu lah. Anyway, itu natural dalam tentera biasa. Pengalaman kan? Pengalaman. Serik juga masa hari pertama tu serik. Okey. Tapi selepas 6 bulan okey lah. Cap, kita tengok kan tak ramai veteran ATM yang terlibat dalam lukisan dan sebagainya. Jadi macam mana Kapten daripada seorang Kapten boleh beralih bidang kepada pelukis komik, Kapten? Saya sebenarnya sebelum saya masuk askar, saya pun civilian juga. Terus sekarang ni balik civilian. Tahun 1975 saya buat kartun. Jadi masuk dalam magazine, menang RM25. Masa tu kat Penang, kat Galaxy. Tapi lepas tu dia terpendam. Okey. Saya buat lukisan cara suka. Tapi tahun 2016 masa saya di Melbourne, saya luar negeri 18 tahun. Saya melukiskan satu kartun pasal jurulatih masa kadet. Dan banyak like daripada intake saya atau skot-skot saya mengatakan dan cadangkan saya supaya buat buku kartun sebagai nostalgia, experience dan juga memberi pengetahuan pada generasi muda, terutama sekali pegawai-pegawai muda. Okey, maknanya kartun ni, komik ni adalah berdasarkan daripada pengalaman Cap sendirilah. Ya, itu adalah semasa saya masuk sekolah pegawai kadet di Segenting Camp pada tahun 1980. Selama 9 bulan saya buat training. Semua cerita-cerita yang dalam buku tu semualah benar. Semua benar berlaku. Seronok tahu buku ni. Saya sangat rarit bila membaca tentang bagaimana segalanya yang dilalui oleh Kapten sendiri, kan, daripada mula masuk kadet sehinggalah ditauliahkan sebagai pegawai. Dan masa tu pun ada ceritanya juga. Bagaimana? Mungkin boleh kongsikan, Kap? Cerita saya ke cerita kawan ni? Cerita Kap dulu, lepas tu mungkin cerita kawan ni pun seronok juga. Mungkin boleh dikaitkan juga dengan apa yang berlaku. Selain daripada masalah air dekat Segenting Camp, buang air dekat Selat Melaka tu, kami ada juga cerita-cerita yang lucu yang saya mengalami. Ada satu penelatihan escape invasion, dikoyak rabak kan baju kita, dicampak kita ke kelapa sawit. Selama 3 hari carilah makan. Aduh. Kalau dapat dikejar oleh jurulatih, dia dibelasah atau dilanyak betul-betul. Tapi masa tu saya lapar, saya nampak dalam kelapa sawit tu ada estate, ada kenduri kahwin majlis India. Okey. Jadi pengantin tu duk harapkan orang dia lah masuk makan. Kami yang 7 kumpulan ni masuk makan dengan koyak rabak. Tapi saya rasa itu satu pengalaman yang lucu lah. Dia terima datang dengan selamba dia masuk aja, kami lapar, dia bagi makan. Alhamdulillah lah kita kenyang. Lepas tu lari balik, kena kejar lagi berlatih. Maknanya misi dia tidak boleh ditangkap oleh... Kalau tak boleh ditangkap. Sampai objektif, lepas tu pergi objektif lain. Kalau ditangkap,
Memang teruk. Memang teruk lah kena. Memang teruk. Nak cerita pun susah kat sini. Jadi idea Cap melukis ni kan, adakah Cap start melukis daripada masa kadet, dah simpan, dah buat sketch, dah simpan, ataupun nanti dah bersara baru nak keluarkan? Tak, Atau macam mana? Semenjak 2017 bila saya dah berpisah daripada isteri saya. Ini keluarga saya. Bukan isteri dan anak saya Fizi dan Alina. Okey. Jadi saya bawa diri, lepas tu saya menetap balik di Malaysia dan kawan-kawan saya atau skot saya menggalakkan buat buku ni. Jadi saya start mula buat buku ni dan dikumpulkan dan dimasukkan dalam buku kartun ni. Okey, jadi Cap ini antara hasil karya Kaptennya? Yang ini bukan dalam buku kartun, tapi selain daripada buat buku kartun, saya juga melukis untuk mes-mes pegawai. Yang ini adalah untuk 18 Melayu Para yang base-nya dekat Kuala Terengganu. Okey. Yang ini pula untuk Pusat Pengaman Malaysia iaitu United Nations Training Center di Port Dickson. Dua-dua ni dipaparkan tempat mereka. Okey. Jadi lukisan ini bukan Kapten letakkan di dalam komik tapi diberikan kepada... Diberikan atau dijualkan. Okey. Kapten, sebab kita melihat kalau dahulu untuk masuk alam ketenteraan ianya adalah menjadi satu pilihan anak-anak muda lah maknanya. Siapa yang dalam kalangan tu ada wakil seorang pun yang masuk dalam ketenteraan tu menjadi satu kebanggaan dalam keluarga. Tapi kalau sekarang ini bagaimana Kapten melihat mereka yang menawarkan diri bukan hanya kerana keluarga menyuruh, mereka yang menawarkan diri untuk masuk ke alam ketenteraan ni? Dalam tentera ni tak ada paksaan sebenarnya. Masa saya masuk dulu, orang kampung, orang bandar, budak-budak AFAD ada boy, dia sendiri nak masuk. Pasal zaman saya dengan zaman sekarang lain. Zaman 1980, walaupun kita merdeka 1957, tapi kemerdekaan tu tidak sepenuh sebabnya anasir komunis masih dalam hutan. Jadi masa tu kerajaan mahu anak-anak muda masuk. Jadi ada semangat masuk, keluar, lepas tu masuk hutan lawan komunis. Sekarang ni peluangnya banyak pada yang generasi muda. Dan sekarang ni lain dia punya cara pengambilan. Banyak yang graduate, diploma, degree. Kami dulu MCE, SPM saja. Tapi dia orang dengan ada kepakaran tu lebih memantapkan nitian sebab dengan ada degree dia. Galakan mestilah daripada ibu bapa. Tapi ada juga ibu bapa yang tak suka suruh anak masuk dalam tentera. Macam kes buku ni ada satu wanita datang kat saya kat 5 Langkawi. Only lady knows. Saya terbaca. Ya. Ada satu wanita yang betul-betul nak masuk askar tapi mak bapak tak bagi. Jadi bila nampak buku dia teringin nak beli. Jadi lain cara macam mana orang masuk askar. Bukan saja galakkan ibu bapa tapi dalam berbagai wang. Baik, Kapten. Kapten ada bawa 3 batang pen. Okey, mungkin Kapten boleh kongsi sikitlah, tunjuk sikit macam mana Kapten melukis, idea. Ada yang kosong ke? Ada tak? Kertas kosong. Belakang ni pun boleh. Nak lukis apa ni? Okey, tak apa. Lukis. Salah satu gambaran kadet dalam pada ketika yang masih lagi belum diterjemahkan dalam lukisan. Okey, nak fikir. Saya hanya melukiskan kartun, dia tak ada ikut cara ikut style. Jadi saya akan melukis. Boleh? Lukis secara boleh? Saya melukis julah sebagai tentera. Wow. Oh, pandai lukis portrait. Sambil-sambil tu, Kapten, ada dalam kalangan keluarga yang juga ingin memasuki ketenteraan? Saya sebenarnya dalam keluarga saya seorang yang tentera. Ya. Yang lain tak? Tapi belah saudara Kelantan banyak pak saudara semua masuk tentera. Ya. Jadi Kapten, kita sekarang ni dalam bulan kemerdekaan, lagi 7 hari kita nak menyambut hari kemerdekaan yang ke-63. Jadi adakah komik Kapten ni, bagaimana cara untuk Kapten nak terapkan semangat kemerdekaan dalam kalangan anak muda yang membaca komik Kapten? Sebenarnya sekarang ni orang kurang membaca buku. Okey. Tapi saya rasa saya menampilkan benda ni supaya lebih arif, supaya mereka mengetahui pengorbanan kami semasa daripada dulu lagi sampai sekarang. Sebab generasi muda sekarang ni tak tahu banyak sangat pasal pengorbanan angkatan tentera.
Jadi ini adalah satu cara saya nak mengeluarkan pada generasi muda dan juga pada anak-anak dan cucu-cucu bekas-bekas kawan yang ada sekarang. Sekolah pegawai kadet ni? Sekolah pegawai kadet adalah tempat saya dilatih di Kamp Segenting. Okey. Saya tak prepare untuk melukis ni tapi saya cuba. Nak bagi letak kapten lah. Wah, Kapten macam tu Anim, rupa ya? Anim bila jadi kapten. Minta doktor lukis yang masa saya slim lah. Doktor pula. Nak slim ni? Kapten lukis masa saya slim lah. Okey, antara yang mungkin kapten lalui lah pada zaman sebab kapten, kalau kita nampak kat sini, kapten bersara Afendi Yahya. Maknanya berapa lama untuk 10 tahun. Jadi pegawai tentera ni ada dua. Satu ada regular sampai pencen dan satu adalah tauliah jangka pendek ataupun short commission. Baju yang saya pakai ni pun letak S ni short commission atau orang panggil Scott. Jadi saya intake 37. Okey. Maknanya kapten bersara yang tauliah jangka pendek tu lah. Tauliah jangka pendek. Jadi 7 tahun kontrak, lepas tu boleh sambung. Tapi saya berhenti 10. Okey. Untuk pergi balik kepada civilian. Okey. Baik Kapten, kepada sesiapalah yang mungkin berminat nak dapatkan komik ni, bagaimana mereka boleh mendapatkan komik? Senang je, hubung saya dalam WhatsApp saya, nombor telefon 011-633-9-1959 atau Facebook saya Effendi Space Yahya ataupun Instagram Effendi Yahya. Ada admin jaga? Ada admin jaga Instagram? Saya seorang semua. Buku ni semua saya buat seorang. Okay. Harga buku ni 150 sebab ada kualiti dia adalah kualiti tebal dia dan juga casing dia sekali. Kapten Anim nampaknya macam tergendala di situ ya. Setakat tu je lah. Oh, Fendi tu nama kartunis lah. Nama saya. Okey. Wow. Ini dia hasil yang tidak dilakukan persiapannya. Dapatlah juga merasai pakai 3 paku di situ. Sama comel. Nampak tak 3 paku Kapten Anim. Okey, terima kasih banyak-banyak Kapten. Sama-sama. Bersama dengan kita Kapten bersara Effendi Yahya, kita harapkan hari ini perkongsian dapat sedikit sebanyak memeriahkan lagi dan menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan. Ya, saya terima kasih pada TV3 dan juga Cik Nur Hudayah yang mendapatkan saya slot ni. Wow, dan Cik kepada Okey. Dan juga selamat Hari Merdeka kepada semua rakyat Malaysia. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Baik, terima kasih sekali lagi Kapten. Sama-sama. Kita nak berehat seketika dan pastikan anda terus setia bersama kami di MHI. Baik, kembali di Malaysia hari ini bersama dengan kakak kaunter di MHI. Baik, kita nak saksikan terlebih dahulu. Ini berkisah berkenaan dengan wayang pandu masuk. Kan kita tahu sejak PKP, saya pasti ramai yang tak keluar menonton wayang. Jadi ini antara usaha yang dilakukan untuk memberi peluang kepada kita semualah. Kalau ada dengan pasangan, isteri dengan suami, dengan anak ke, boleh bawa mereka untuk menyaksikan menonton wayang tu dengan memandu. Maknanya dalam kereta lah. Selalunya kita tak saksikan di dalam filem-filem luar negara kan, di Hollywood. Jadi ini telah dilakukan di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita saksikan usaha ini. Dikala negara masih berhadapan pandemik COVID-19, wujudnya satu keunikan di ibu negara, Kuala Lumpur. Wayang pandu masuk antara pengalaman baharu buat pecinta filem di Malaysia. Dilaksanakan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Wayang pandu masuk ini turut menawarkan pelbagai pilihan genre filem. Kita ikut SOP yang diberikan. Sebelum mereka masuk, suruh mereka diperiksa, mereka kena register, berikan nama, nombor telefon dan detail mereka. Itulah antara satu SOP yang diberikan untuk kita, untuk jalankan kereta mereka tidak rapat. Kalau mereka hendak keluar pergi ke tandas, mereka perlukan nyalakan double signal light mereka dan kita bawa, mesin kita bawa tunjukkan mereka ke mana jalan pergi ke tandas. Terletak di pusat pelancongan Malaysia, Metik, Jalan Ampang. Aktiviti ini mula beroperasi pada 1 Ogos lalu. Ia sebahagian usaha untuk merangsang ekonomi negara
yang terjejas akibat wabak COVID-19. Wayang Pandu lalu ni, kawan saya yang beritahu saya banyak private lah dalam kereta sendiri. Kalau pergi movie kat sinema kan banyak orang, tapi sini macam dia private, you kereta sendiri, you duduk macam mana pun boleh, you makan dalam kereta, dia best lah. Kelestarian alam sekitar turut dititik beratkan oleh pihak penganjur. Kita syorkan semua orang matikan enjin mereka. Sebab tu kita berikan setiap pelanggan yang kita masuk di driving cinema kita ni, kita berikan mereka 2 kipas. Kebiasaannya, lokasi ini mampu memuatkan sehingga 150 buah kereta. Ekoran pandemik, hanya 50 kereta sahaja dibenarkan bagi setiap sesi tayangan dengan penjarakan fizikal yang sesuai. Meskipun sekarang ini kita berada dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, namun Wayang Pandu Masuk ini merupakan antara keunikan yang ada di Malaysia sekarang ini. Dan sebenarnya setiap kereta akan dibekalkan kipas supaya tidak panas dan juga pembesar suara ini bagi tujuan untuk mendengar cerita yang telah dipaparkan ini dengan lebih jelas. Mereka yang berada dalam kereta juga boleh memesan makanan hanya dengan mengimbas kod yang telah disediakan dan juga mereka akan menghantar terus ke kereta ini. First pengalaman saya, benda yang barulah kita nak cuba tengok wayang dalam kereta. Macam kat luar negara, rasa macam more freedom, best. Lagi pun, I nampak diorang bagi kita speaker. So, sound system dia pun agak-agak gempak. Convenient lah. Wayang Pandu Masuk, satu usaha untuk mengadaptasi aktiviti hiburan ketika masyarakat melalui kehidupan dengan kebiasaan baharu. Setiap langkahku membakar semangat di hati ini. Janjiku kepada negara untuk berjasa, untuk berjuang, untuk berbakti. Biar apa saja kan ku harungi pengorbanan demi cinta Ibu Pertiwi. Perwira kau satria, kaulah sinar, kau harapan bangsa agama negara. Berdoa sejahtera kau di sana, aman damai senantiasa. Kau pahlawan kita. Setiap nafasku hembuskan dengan namamu di hati. Namun ku teguhkan janjiku untuk berjasa, untuk berjuang, untuk berbakti. Aku berserah kepada Ilahi, pengorbanan selamanya untuk Ibu Pertiwi. Perwira kau satria, kaulah sinar, kau harapan bangsa agama negara. Perwiraku berdoa sejahtera kau di sana, aman damai senantiasa. Kau pahlawan kita semua. Kami akan setia kepada negara. Kami
sedia berkorban demi negara. Kami tidak sekali-kali mengenal menyerah. Perwira, kaulah sinar, kau harapan. Perwira, sejahtera kau di sana, aman damai senantiasa. Kau pahlawan kita semua. Oh, Ning by Zura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, mengemang lah. Ya, alhamdulillah. Okey, tahniah sebelum tu sebab apa dipilih menjadi orang yang akan menyanyikan lagu Perwira ni. Alhamdulillah. Kami kira ini adalah pilihan yang paling sesuai sekali bila mendengar lontarannya pada hari ini. Kan? Alhamdulillah, terima kasih. Tapi secara jujurnya lah, maknanya untuk bawa lagu patriotik ni dia ada aura yang berbeza sedikit kan? Ya, lagu ini bukan macam lagu biasa. Saya rasa dia pencipta dia Aubrey Suito dan Dato' Izham Omar telah macam betul-betul menjadikan arrangement lagu ini sebagai sebuah lagu balada. Seperti lagu yang mungkin orang senang mendengarkan, senang nak nyanyi. Unik sikit lah daripada lagu-lagu patriotik yang sebelum-sebelumnya. Okey, baik. Perwira ni merupakan single Ning yang terbaru setelah kita tahu lama Ning tidak mengeluarkan single. Jadi kenapa memilih Ning terbuka hatilah untuk menerima pelawaan menyanyikan lagu Perwira ni? Rezeki kot, alhamdulillah lah saya punya rezeki. Kan? Dan masa tu memang masa saya diberitahu bahawa saya diberi peluang untuk menyampaikan lagu ni, saya terus kata okey, kita dengarkan lagu. Kalau lagu sesuai dengan jiwa, saya nak nyanyi. So tak payah fikir banyak dah, because saya dengar je first time terus macam lagu ni memang untuk aku lah. Dia macam tu kan. So macam bila kita rasa sesuatu tu untuk kita, kita boleh rasa dalam naluri kita kan. Dan lagu ini mempunyai pesanan yang sangat bagus, tinggi mengenai perjuangan atas pengorbanan kan. So semua Angkatan Tentera Malaysia, sebenarnya mungkin ramai yang tak tahu, Angkatan Tentera Malaysia sudah memang dah lama kan macam memberi inspirasi kepada kita, berkorban demi negara. Jadi tak ada satu lagu yang betul-betul membawa semua Angkatan Tentera Malaysia, darat, laut dan udara. So lagu ini adalah lagu yang sangat sesuai untuk menjadi representasi kepada daripada macam suara mereka lah. Jadi saya hanya sebagai suara je lah. Ini bukan membawa kempen Tabung Pahlawan kan? Ya. Nak tanya Ning sebab bila kita tahu ini lagu kempen, apa tu membabitkan Angkatan Tentera Malaysia. Jadi cabaran ini yang dihadapi tu untuk membawa lagu ni macam alamak aku mesti kan dia lain kan. Ya, setiap kali saya sampaikan lagu ni saya rasa semangat patriotik tu sangat tinggi. So bila saya persembahkan lagu ni minggu lepas di hadapan dengan semua Angkatan Tentera Malaysia, saya memang rasa macam ya Allah, bukan dia yang nervous, kita yang nervous. Saya yang nervous sebab saya tak nak tengok muka dia orang sebab dia orang rasa sedih, ada yang rasa hiba, ada yang rasa terharu sebab ini adalah macam mengenai mereka kan, penghargaan besar, mengenai mereka. Jadi mereka boleh mungkin daripada rupa dan iras wajah tu saya dah tahu ada macam-macam kenangan yang mengimbau, terutama sekali cerita kita dalam melancarkan, belum lagi lah kita belum lancarkan lagi music video, tapi insya-Allah tak lama lagi. Sebab kita perlu ditapis melalui semua Angkatan Tentera, Udara, Laut kan. So cerita dia adalah mengenai Regimen Black Hawk Down tahun 1993. Mungkin masa tu banyak orang di luar sana masih lagi tak tahu apa yang telah terjadi, dan salah seorang daripada mangsa yang telah mengorbankan diri dia dalam pertempuran di Somalia tu, anak dia telah menjadi ikut jejak langkah bapa dia. So memang saya bila masa buat music video tu semua veteran-veteran yang mengelilingi saya. Of course perasaan saya macam ya Allah,
Saya ni sebagai suara mereka dan mereka semua berterima kasih, jadi saya faham sangat semangat patriotik tu daripada mana datangnya bila ada sebuah lagu yang boleh mewarnakan, yang membawa, menggabungkan mereka bersama kan. Kali ini sentuhannya adalah bersama dengan Dato' Ahmad Izzah Umar dan juga Aubrey. Macam kalau dengan Aubrey, lagu yang hit Awan Terpilu pernah bekerjasama dengan Aubrey. Macam dengan Dato' Ahmad Izzah Umar pernah bekerja. First time kan? Bagaimana pengalaman itu? Saya rasa masa saya recording saya tak berjumpa sangat dengan dia. Sebab saya cuma bersama dengan Aubrey dalam studio. Tapi apa yang nasihat yang saya dapat melalui Aubrey, dia bagi tahu, dia kata, Dato' Ahmad Izham cakap, you just do your best. Kalau boleh time dekat patriotik yang Ikra tu. Sebenarnya Ikra tu memang daripada Angkatan Tentera Malaysia punya Ikra. Dia yang baca? Ya, jadi bukan dia yang baca. Ada seorang lain yang baca, Zulkifli. Zainal Abidin dia tak silap nama dia. Tapi dia mengambil inisiatif untuk menjadikan lagu itu lebih merangsang kan, sebab bila ada choir lelaki lagi. Ujung dia tu. Macam askar-askar tu dah masuk dengan nyanyian. Of course saya dapat rasa semangat berkobar-kobar nak sampaikan lagu ni dengan secara mudah, simple dan senang didengarkan, bukan macam lagu-lagu yang lagu-lagu yang sebelum ni. Okey, baik, sekarang ni kita berada dalam fasa PKPP, kawalan pergerakan pemulihan dan sebagainya. Jadi nak merakam lagu tu ada macam-macam halangan ke? Semasa saya buat rakaman ni masa bulan penghujung bulan Jun, jadi awal bulan Julai, tak jugalah, alhamdulillah lah, semua lancar. Tu saya kata kalau benda tu nak jadi, alhamdulillah, Allah tu dia tentukan segala-galanya, senang je berjalan dengan lancar. Jadi sekarang ni dalam usaha untuk promosi lagu ni. Mungkin boleh kongsikanlah. Selepas ni saya akan berada di semua radio station yang berada di sini di Bidang Prima, pusing keliling lah, Cool FM, Hot FM. Malam ni saya akan berada di Music secara live sekali lagi. So kalau tak cukup nak dengarkan lagu ni, boleh tengok lagi sekali malam ni pukul 11 malam. Video klip dah. Video klip sudah siap. Dah. Tapi itulah saya cakap, sebab dia ada badan-badan yang memerlukan orang kata green light tu. Tapisan tu belum lagi. So dia ada 3 badan kan. Jadi semua kena tengok udara kan, darat. Ini laut. bukannya satu saja. Mungkin adalah beberapa faktor yang perlu diambil kira kan. Suntingannya pastinya nak yang paling sempurna. Sebenarnya mungkin di luar sana tak faham, kita menyambut Hari Pahlawan yang sudah berlalu, tetapi kita nak kalau boleh menyemarakkan lagi dan meminta semua orang di luar sana supaya dapat menderma kepada tabung Hari Pahlawan. Bukannya untuk apa, derma ni kepada semua keluarga-keluarga, mangsa-mangsa, dan mereka mungkin ada yang kita terlupa kan, sebab mereka yang memerlukan sebenarnya. Betul, kadang-kadang kalau tak ada kempen seperti ini, mungkin laluannya itu agak susah untuk disampaikan kan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Mbak Izura. Kita doakan yang terbaik insya-Allah, dan juga jangan lupa untuk sokong kempen Tabung Hari Pahlawan ini. Baik, kita dah habis. Esok kita ada topik menarik untuk dikongsikan mengenai masalah kemurungan. Jadi kalau anda mungkinlah ada kawan-kawan dan keluarga yang sebagainya yang mengalami masalah ini, pastikan anda menonton kami di TV3. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu langkah, satu